Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dipanjangkan usia, diberi nikmat kesihatan dan dapat lagi kita sama-sama untuk teruskan siri ulang kaji untuk UPKK bagi subjek ibadah. Pada kali ini kita nak bincangkan berkaitan dengan satu tajuk, okay, daripada tajuk yang ketiga dalam subjek ibadah bagi darjah ataupun bagi tahun 4. Okey, yang mana tajuknya adalah berkaitan dengan solat Jumaat. Okey, berkaitan dengan solat Jumaat, dan kita tahu bahawa kita mendirikan khususnya bagi orang lelaki mengerjakan solat fardu Jumaat ni sekali seminggu pada hari Jumaat. Okey, so kita akan tengok berkaitan dengan yang pertamanya pengertian solat Jumaat. Okey, pengertian solat Jumaat ialah solat Jumaat ni ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada waktu zuhur hari Jumaat di masjid atau di tempat yang tertentu dan didahului dengan 2 khutbah. Okey, so kita dapat kalau kita tengok dari sudut pengertian ni, solat Jumaat ni dia kriteria dia adalah dia 2 rakaat. Okey, solat fardu Jumaat ni solat 2 rakaat. Dia ada 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah. Okey. Solat Jumaat ni mesti dilakukan secara berjemaah dan tidak boleh dilakukan secara berseorangan. Dia berbeza daripada solat-solat fardu yang lain yang mana boleh dilakukan sama ada nak solat seorang-seorang ataupun nak solat secara berjemaah. Tapi fadilatnya solat-solat fardu yang lain pun pahala yang lebih besarnya adalah sekiranya kita melakukan solat fardu secara berjemaah. Tetapi kalau kita tengok daripada solat Jumaat ni, kalau solat Jumaat ni dia kena solat secara berjemaah dan tidak sah solat Jumaat secara berseorangan. Kemudian kita tengok pada waktu zuhur. Okey, dilakukan solat Jumaat ini pada hari Jumaat dan ketika waktu zuhur tu. Maksudnya pada hari Jumaat bila kita buat solat Jumaat maka tak adalah solat pada zuhur pada hari Jumaat tersebut. Okey. Di masjid, boleh dilakukan di masjid ataupun di tempat yang tertentu yang telah dikhaskan ataupun di tempat yang lapang, di tempat yang luas yang boleh mengumpulkan ramai orang, dan didahului dengan 2 khutbah. Sebelum solat fardu Jumaat ni ada 2 khutbah yang mengiringi solat tersebut. Okey, itu daripada sudut pengertiannya. Kemudian hukumnya adalah fardu ain, iaitu fardu ain ni wajib atas lelaki, wajib kepada lelaki yang telah cukup syarat. Okey, syarat-syaratnya kita akan bincang kejap lagi. Okey, jika ditinggalkan tanpa uzur syar'i, jika kita sengaja tinggalkan, maksudnya sengaja tak nak pergi solat Jumaat, hukumnya berdosa. Okey. So kita tengok seterusnya. Okey, dalil kewajipan solat Jumaat. Okey, dalil wajibnya solat Jumaat ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat,
maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu, yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar-benarnya. Okey. So daripada ayat ni, maka ayat ini dia tegaskan bahawasanya wajib untuk solat Jumaat. Allah Subhanahu Wa Taala pesan, sekiranya berkumandangnya azan pada waktu zuhur pada hari Jumaat tu, maka tinggalkanlah segala kerja, tinggalkanlah segala jual beli dan sebagainya, dan kita hendaklah menuju ke masjid untuk mengerjakan solat fardu Jumaat. Okey. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan syarat-syarat wajib. Okey, syarat-syarat wajib solat Jumaat. Okey, syarat wajib solat Jumaat. Okey. Apa syarat wajib dia? Yang pertama adalah hendaklah orang yang wajib solat Jumaat adalah orang Islam. Orang Islam, kemudian lelaki. Okey, lelaki. Seterusnya baligh, cukup umur. Seterusnya berakal. Tidak sah bagi orang gila. Tidak wajiblah bagi orang gila. Okey. Seterusnya tidak uzur. Okey, tiada keuzuran. Maksudnya dia mampu untuk pergi solat Jumaat. Macam yang berlaku dekat kita sekarang ni, kita masih dalam situasi pandemik, yang mana kalau macam saya rasa kalau umur bayar-bayar awak 10, 11, 12 tahun, ada sesetengah tempat yang tidak membenarkan kanak-kanak di bawah umur 15 tahun untuk pergi solat di surau ataupun masjid. Itu dipanggil uzur lah tu. Okey, tidak menjadi masalah sekiranya awak tidak pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat kerana ada keuzuran. Kita dapat dapat arahan daripada pemerintah ataupun kerajaan supaya orang-orang tertentu yang dibenarkan sahaja untuk pergi solat fardu Jumaat. Okey, itu maksudnya ada keuzuran yang boleh yang membuatkan kita tidak perlu untuk pergi solat Jumaat. Okey. Maka kalau orang yang tidak ada keuzuran, wajib untuk dia pergi solat Jumaat. Kemudian merdeka. Okey, yang ni merdeka ni maksudnya dia bukan seorang hamba dan bermastautin. Okey, dan bermastautin tu maksud dia orang yang tinggal menetap di sesuatu tempat dan tidak berhajat berpindah ke tempat yang lain. Solat Jumaat wajib kepadanya dan termasuk dalam bilangan 40 orang ahli Jumaat. Okey, itu antara syarat-syarat wajib Jumaat. Okey, seterusnya kita tengok kepada syarat sah solat Jumaat. Okey, syarat-syarat sah solat Jumaat adalah dilakukan secara berjemaah. Wajib berniat imam dan makmum. Okey, dilakukan secara berjemaah. Maksudnya kalau buat sorang-sorang tak sah lah, sebab ini syarat sah kan. Maka kalau kita lakukan secara berseorangan, kita solat sorang-sorang, lafaz niatnya elok, bacaannya elok, semua benda, tapi kita tak melakukan solat fardu Jumaat ini secara berjemaah, maka solat kita itu tidak sah. Dan wajib berniat imam dan makmum. Okey, orang yang menjadi imam ketika solat Jumaat, dia wajib untuk niatkan diri dia tu imam. Dan makmum juga wajib untuk dia niatkan diri dia sebagai makmum dalam solat Jumaat itu. Sebab kalau tak niat, dia jadi kalau tak niat imam ataupun makmum, jadi solat sorang-sorang lah, kan, tak sah lah pada masa tu. So dia kena melakukan solat fardu Jumaat ini secara berjemaah dan kena niat. Sama ada kita ni imam ke ataupun kita ni makmum. Okey, seterusnya ditunaikan dalam waktu zuhur. Okey, nak sah solat
Jumaat ni kena tunaikan dia ataupun dirikan solat fardu Jumaat ini ketika dalam waktu zuhur. Kita dah pergi dah hari Jumaat dah ni. Tiba-tiba kita solat fardu Jumaat pukul 11 pagi, belum masuk waktu zuhur. Tidak sah solat kita tu. Ataupun kita kata tak naklah waktu zuhur, buat solat Jumaat pada waktu asar nanti. Orang azan asar awak pergi nak solat Jumaat. Awak pun pada masa tu solat awak tu tidak sah kerana ianya ditunaikan dalam waktu zuhur. Okey, seterusnya, sekurang-kurangnya 40 orang termasuk imam. Okey. Berapa ramai yang perlu untuk solat fardu Jumaat ni? Sekurang-kurangnya 40 orang termasuk dengan imam. Maksudnya seorang imam dan 39 orang makmum. Okey, itu syarat sah solat Jumaat. Dan yang terakhirnya adalah diadakan di tempat yang ditentukan seperti masjid. Okey, kalau kita biasa pergi solat Jumaat ni, biasanya kita akan pergi ke masjid ataupun surau-surau yang dibenarkan untuk solat fardu Jumaat. Okey. Seterusnya, didahului dengan 2 khutbah. Okey. Dan solat Jumaat ini didahului dengan 2 khutbah. Okey, seterusnya kita pergi kepada khutbah Jumaat. Okey, kita pergi kepada khutbah Jumaat. Okey, khutbah Jumaat ialah ucapan yang wajib disampaikan sebelum solat Jumaat didirikan. Okey, itu adalah maksud khutbah. Khutbah Jumaat ni dia dilakukan sebelum solat Jumaat. Dia berbeza dengan kalau kita ingat solat 2 hari raya kan. Kalau solat 2 hari raya kita solat dulu. Lepas solat baru khutbah. Dia beza dengan solat Jumaat. Solat Jumaat ni kena khutbah dulu. Ada dulu 2 khutbah, kemudian baru kita solat 2 rakaat. Okey. Dan daripada segi istilah khutbah ni adalah perkataan yang di dalamnya, perkataan ataupun ucapan yang di dalamnya terdapat nasihat-nasihat dan pengajaran. Dilaksanakan sebelum solat Jumaat dan terdiri daripada 2 khutbah. Manakala orang yang menyampaikan khutbah ataupun orang yang membaca khutbah itu kita panggil sebagai khatib. Okey. Orang yang menyampaikan khutbah dipanggil dengan khatib. Okay, seterusnya kita tengok kepada rukun khutbah. Okey, rukun khutbah Jumaat yang pertamanya adalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita dengar biasanya khatib akan sebut alhamdulillah terlebih dahulu. Bila dia mula nak menyampaikan khutbah, alhamdulillahillazi kama amar. Contoh yang macam itulah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rukun yang kedua adalah bersalawat ke atas Nabi seperti Allahumma salli ala Muhammad. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berwasiat ataupun berpesan dengan takutkan Allah seperti dia ittaqullah. Okey. So kalau awak perasan lah, masa kita pergi dengar khutbah tu elok-elok, imam khatib tu dia akan cakap ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dia akan sebut macam tu kan. Kena seorang khatib ni dia semasa dia baca khutbah dia perlu untuk mengingatkan para jemaat sekalian untuk takut kepada Allah ataupun seruan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya membaca ayat Al-Quran dalam salah satu daripada 2 khutbah. Kena baca ayat Al-Quran sama ada di kedua-dua khutbah pertama dan khutbah kedua, ataupun salah satu daripada 2 khutbah itu. Okey, dan yang terakhir, yang kelimanya, membaca doa bagi orang mukmin dalam khutbah kedua. Okey. Di dalam khutbah tu kena memohon doa dan keampunan bagi orang mukmin, bagi orang-orang
Islam yang beriman. Contohnya macam selalu kita dengar, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Okey. Khatib akan baca macam tu di khutbah yang kedua. Okey, seterusnya kita tengok kepada hikmah. Okey, hikmah solat Jumaat. Antaranya adalah yang pertama, memuliakan hari Jumaat. Memuliakan hari Jumaat, seperti mana yang kita tahu hari Jumaat ni adalah penghulu segala hari, yang mana pada hari Jumaat ni terdapatnya kelebihan-kelebihan berbanding dengan hari-hari yang lain. Dan antara kelebihan ni yang ada pada hari Jumaat ni, dia ada solat fardu Jumaat yang tak ada pada hari-hari yang lain. Okey, seterusnya mengeratkan persaudaraan umat Islam. Mengeratkan persaudaraan bagi umat Islam dengan adanya perjumpaan mingguan. Boleh berkenal-kenalan, boleh merapatkan silaturahim dan sebagainya. Okey. Seterusnya yang ketiga, hikmah solat Jumaat lagi mengambil iktibar. Boleh mengambil iktibar dan pengajaran daripada pesanan yang telah disampaikan di dalam khutbah. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh khatib sebagai peringatan untuk kita bersama. Sebab itulah dalam rukun khutbah itu juga terdapatnya pesanan takwa, ataupun imam ataupun khatib yang membaca ataupun yang menyampaikan khutbah itu, dia akan selalu ingatkan kita supaya bertakwa kepada Allah. Takut-takut kita terlupa untuk bertakwa kepada Allah. So, antara hikmah solat Jumaat ni adalah mengambil iktibar dan pengajaran daripada khutbah yang disampaikan. Okey, seterusnya hikmah solat Jumaat juga adalah melatih umat Islam hidup bermasyarakat, supaya kita ni ada hidup secara bermasyarakat, tak adalah hidup sorang-sorang je kan, tak ambil tahu tentang keadaan sekeliling. Bila kita pergi ke tempat macam pergi untuk solat Jumaat ni, nak tak nak kita perlu berjumpa dengan orang. Okey. Dan kemudian lafaz niat solat Jumaat. Lafaz niat solat Jumaat adalah usalli fardal jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kan kita kan wajib kan nak kena niat sebagai makmum tu untuk diterima ataupun untuk sahnya solat fardu Jumaat. Okey. Dan saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian daripada saya berkaitan dengan tajuk yang ketiga dalam subjek ibadah bagi tingkatan bagi tahun 4, tingkatan pula kan. Okey, bagi tahun 4, dan semoga ianya dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.